Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Maksudnya Allah lah yang alim. Tiada yang alim melainkan Allah. Dan siapa yang Allah buat sikit alim, dia jadi alim lah. Dia tak boleh jadi alim kalau Allah tak buat dia alim. Dia boleh hafal, dia boleh tahu, dia alim tak boleh. Alim ni faham apa Allah mahu. Allah akan bagi faham orang tu tahu apa dia mahu bila dia sayang orang tu. Dia tak bagi faham apa yang dia mahu pada orang yang dia tak suka. Simple. Orang yang Allah suka, macam saya ni, Allah bagi faham. Jadilah saya alim. Tidak, saya tak boleh. Saya boleh hafal Quran, saya boleh hafal hadis, saya boleh tulis balik. Saya boleh ceramah hadis-hadis itu. Tapi saya tak boleh faham. Saya tak boleh faham Quran tu, saya tak boleh faham hadis. Tapi orang panggil saya alim, ulama. Satu orang putih, orang perempuan, dia maha guru dekat satu fakulti Islam, Oriental Studies dekat Europe. Satu orang Indonesia jumpa dia kat kapal terbang. Dia berbual-bual dalam bahasa Indonesia. Dia tahu banyak bahasa je. Dia tu hafal Quran, hafal hadis, hafal Imam Syafi'i punya buku. Tapi dia bukan Islam. Dia juga bukan Kristian. Dia kata dia tak ada agama. Orang tu cakap kat dia, kau mengucap lah. Kau mengucap je, orang panggil kau ulama. Jadi kalau dia dipanggil ulama, dia hanya yang mengucap je, baru masuk Islam. Mana ada iman. Kalaupun dia nak mengucap. Kalau dia mengucap untuk dipanggil ulama, memang tak boleh jadi orang Islam lah. Jadi munafikin lah. Tapi itulah dia ulama. Maksudnya yang dipaham oleh orang Islam hari ini, yang banyak menghafal. Yang menghafal Quran dan menghafal hadis. Itu dia dipanggil ulama oleh orang Islam. Mereka bukan orang yang faham Quran, mereka bukan faham hadis. Sebab orang yang nak dibagi faham ni oleh orang yang kuat iman oleh Allah SWT. Allah SWT akan bagi faham pada orang yang kuat iman. Kalau tak kuat iman, hanya mengucap aja atau lemah iman, boleh menghafal Quran, boleh menghafal hadis, boleh tulis, boleh ceramah, tapi tak boleh faham. Buat orang tak faham boleh. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah yang ada sekarang di dunia sejak sekian lama. Penghafal Quran dan penghafal hadis, dan penulis Quran dan penulis hadis. Faham tak ada? Sebab itu tidak ada pernah ada tafsir Quran yang betul. Sejak dulu sehingga ke hari ini tak ada. Satu kitab Quran, satu kitab tafsir yang betul dapat dibuat. Tak dapat dibuat. Saya lihat tafsir Ibn Katsir, bukan saya baca betul pun, sedikit aja. Saya dah tahu dah salah. Tuan sendiri tahu, Azri sendiri tahu. Betul tak? Banyak salah, bukan banyak salah, hampir semua salah. Dia muhadis. Muhadis ni mana hafal hadis. Hafal Quran juga dia. Ibn Katsir. Tapi faham hadis, faham Quran tak ada. Maulana Zakaria sama.
Jadi sekarang ni Maulana Zakaria tulis Fadilat Amal, hadis-hadis. Dia tak buat tafsir tu. Dia cerita je tentang hadis tu dan orang yang mengamalkan hadis tu. Nabi SAW hadis apabila berjumpa Nabi SAW apabila dilanda kesusahan, terus dia bersalat. Jadi dia tafsir hadis tu dengan cerita macam-macam orang yang ikut Nabi, yang bila dilanda kesusahan terus salat. Tapi hadis tu sendiri dia tak tafsir apa makna dia tu. Hadis yang betul, solat yang diterima ke solat yang tak diterima. Kalau tak ada disebut tu, makna siapa saja solat, selesailah masalah. Dia tak boleh semua salat selesai masalah, tuan. Dia mesti solat macam Nabi. Salat macam Nabi tu adalah perantaraan, means untuk buat Allah suka. Allah suka salat yang betul, bukan salat aja. Jadi Nabi gunakan salat yang betul, salat dia untuk buat Allah suka. Allah sukalah. Bila Allah suka, Allah selesai masalah dia. Tapi kita pula yang baca hadis tu, salat tak betul. Kita tak pernah buat usaha untuk dapat salat yang betul. Hanya bersalat saja. Apa jadi? Tentu Allah tak suka dan takkan selesai masalah kita dengan bersalat. Satu budak, dia beritahu, saya dah setahun bersalat, minta 4 bulan. Sampai hari ni tak kabul dia. Belum kabul. Antara contoh dia lah. Rashidi dah banyak bersalat. Ada bersalat. Minta. Masih dalam kesusahan lagi. Aduh. Jadi bila kamu bersalat dalam kesusahan lagi, hadis ni salah agaknya. Bukan kamu cakap kamu salah. Hadis tu salah. Aku dah bersalat dah. Jadi hadis tu dah disalah tafsir. Bukan disalah tafsir, tak ditafsir. Kenapa tak ditafsir? Tak faham. Orang yang nak tafsir ni orang faham. Kalau tak faham tak boleh tafsir. Kamu tak nak baca saya punya tafsir, diberi kat kamu lagi untuk dihantar ke Abu. Tak baca lagi. Tafsir Quran saya pun tak baca. Hadis saya ni pun agaknya tak baca. So hanya menghantar je. Lepas tu dah sampai, dah habis, dikompilekan jadi buku. Itu je lah kerja kamu. Nampak sangat tak menghargai Quran. Tak mau tahu apa Allah mau, apa Nabi mau. Tak mau. Jadi kalau kamu tak mau tahu apa Allah mau, apa Nabi mau, kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi orang yang tahu apa saya mau, apa bini saya mau. Macam Yazid. Apa bini saya mau. Tiap waktu, apa anak saya mau. Allah tak ada. Jadilah apa? Jadilah haiwan. Orang yang nak tahu apa dia mau, apa bini dia mau. Macam Rashidi. Tak mau pun tahu Allah mau. Macam siapa, semua kamulah. Tak mau. Tak mau tahu. Ada tak mau tahu, tak mau buat lah kan. Tentulah tak mau buat apa yang Allah mau. Macam mana nak jadi kekasih Allah? Tak mungkin lah. Sebab kamu semayang, itu bukannya agama lagi. Semayang tu tak jadi agama. Sebab tak semayang macam mana Allah mau. Kamu tak tahu macam mana nak semayang yang Allah mau. Bukan semayang aja. Jadi kamu semayang yang kamu mau, tak ingat Allah, niat pun tak ikhlas. Dah tu boleh solat tu Allah suka. Tentu Allah tak suka. Kamu minta lepas semayang doa, ada kabul? Tentu tak kabul. Mana sabah? Tak mana sabah lah kalau kabul. Sebab itu masalah kamu tak selesai dengan semayang. Sedangkan Nabi bilang, sahabat bilang, Hazrat Huzaifah, aku lihat bila Nabi dilanda kesusahan atau dapat kesusahan, Nabi terus solat. Salat tu asbab. Asbab apa? Asbab buat Allah suka. Kenapa Allah suka? Salat Nabi salat betul. Kita pula guna salat yang buat Allah tak suka.
kain buruk. Macam solat Yazid, kain buruk. Berkat semayang belakang saya, baru diterima. Sebab semayang saya Allah suka. Apa jadi pada kamu kalau tak semayang belakang saya? Jadi makmum saya. Kamu semayang tak diterima. Kalau kamu nak gunakan semayang tu untuk selesai masalah, memang tak boleh lah. Yang itu tak ditafsir. Ada. Tak ditafsir dalam kitab Fadail Amal. Dalam mana-mana kitab pun. Ada pernah kamu dengar? Ada? Jadi orang tabligh baca hadis Fadail Amal, dia beria-ia sangat percaya semayang aja selesai masalah. Dia sebelum nak selesai masalah, salat mau betul. Nak betul macam mana? Bukan banyak buat salat. Dia kata nak betulkan salat, banyak bersalat. Mana saat ni? Banyak bersalat, berlatih banyak bersalat. Ini tak betul. Salat tak betul dengan banyak berlatih, tuan. Dengan berlatih salat banyak tak. Salat yang betul ni mana salat yang ikhlas. Tak boleh dapat dengan banyak bersalat. Salat yang betul ni paling kurang salat yang dibuat untuk sukakan Allah. Paling kurang. Sufyan punya salat tak. Untuk sukakan Allah, Sufyan Gombak ni. Dia untuk sukakan siapa? Untuk dapat pahala. Ataupun untuk selamat dari neraka. Tak dapat dosa. Salat Yazid, nak sukakan bini. Nak dipanggil suami misali. Salat Rashidi untuk sukakan diri. Untuk masuk surga. Tak boleh. Salat itu bukan boleh buat dia masuk surga. Sebab buat untuk dapat masuk surga. Tak mau masuk neraka Rashidi. Dia cinta kat diri dia. Mau selamat. Tak mau dapat masuk neraka. Itu buat bukan betulnya salat tu. Jadi salat Rashidi tu dibuat untuk tak masuk neraka. Dibuat supaya jangan masuk neraka. Salat yang Yazid buat untuk sukakan bini tu tak diterima. Kenapa Yazid sukakan bini? Sebab dia suka bini lebih dari Allah. Tak mungkin dia solat untuk sukakan Allah. Tak mungkin. Mustahil. Jadi walaupun dia banyak semayang, semayang tak jadi bagus. Yang buat semayang dia tak bagus sebab ikhlas saja. Yang buat dia tak ada ikhlas sebab iman tak ada. Iman salah, syirik. Ada faham tak macam ni? Ada tak orang cakap macam ni? Kamu pernah dengar tak? Ada. Betul tak? Tak ada orang boleh tafsir dengan betul. Tak? Jadi Yazid tu bodoh. Bila berjumpa saya, tahu yang benar. Tapi tak nak ikut. Macam mana iman nak kuat? Kalau kamu ada bini, cinta bini dalam lebih pada Allah, kamu tak boleh kuat iman. Melainkan kamu tinggalkan bini tu. Lama-lama di jalan Allah. Dan masa di jalan Allah buat kerja, ajak manusia kepada kalimah iman. Yang bukan Islam. Yang dah Islam, ingatkan dia tentang kalimah iman. Ajak dia buat kerja dakwah. Atau itu tak boleh, cerai bini dia. Tapi dia tak nak. Dia tak nak cerai. Dia keluar boleh. 6 bulan baru dia keluar. Tak, dia iman naik sikit, balik, datang balik. Balik dengan bini, datang balik. Sekarang iman hampir dah kurang lah. Tak jadi beriman dalam masalah. Dia waktu dia diberitahu bahawa iman dia dah turun, dah keluar 6 bulan. Dia kata saya tak ada pilihan lain lah Masya. Saya kena cerai dia. Itu baru orang betul-betul. Ini tak ikhlasnya. Tak nak. Dah 10 tahun berlalu. Jadi siapa yang salah? Dia lah salah. Dia lah yang orang yang nak masuk neraka. Orang yang tak boleh masuk neraka, orang beriman bermasalah je tuan. Bukan tak boleh, takkan masuk neraka. Allah beritahu. Kamu kalau tak jadi orang beriman bersaleh, hanya beriman aja, belum cukup. Amal tak jadi saleh. Kalau iman kamu tak cukup ke tahap yang Allah mahu, amal tak boleh jadi saleh. Itulah namanya beriman dan beramal saleh. Maknanya iman orang itu dah sampai tahap amal dia boleh jadi betul. Itu maknanya. Maknanya paling kurang orang itu beramal untuk suka Allah, ikhlas.
Iman dia naik lagi, dia boleh beramal dengan ihsan. Ihsan apa? Merasai alam dah. Amal dia naik lagi, dia boleh buat amal dengan ihtisab. Jadi beramal ni asasnya iman. Beramal betul lah. Amal jadi betul bila iman kuat, bukan banyak buat. Hari ni kita nak amal baik, buat banyak. Banyakkan amal soleh. Kan? Amal soleh tu maknanya semayang, berzikir, baca puasa, semayang. Jadi malam Lailatul Qadar ni, kata ustaz-ustaz yang tak faham, banyakkan amal soleh. Amal tak jadi saleh dengan banyak buat. Nah, amal saleh bila iman kuat ke tahap yang Allah mahu. Dan iman kuat bukan dengan banyak semayang. Itu dia yang tak tahu. Dia yang kata amal terus jadi soleh. Banyakkan amal soleh, banyakkan semayang, banyakkan zikir, baca Quran. Tiap tahun Lailatul Qadar berlalu, itulah yang disuruh. Betul tak Azri? Itu jadi suruh banyakkan amal soleh. Amal tu tak jadi soleh dengan banyak. Amal tu jadi soleh, jadi betul bila dia ada ikhlas. Ikhlas takkan ada melainkan dia ada iman yang kuat. Ada orang tahu ni. Ada tu. Sedangkan Nabi bagi tahu nama lain bagi iman tu adalah ikhlas. Sebab itu syaitan boleh ambil orang yang tak ikhlas. Syaitan boleh ambil orang macam Yazid. Yazid kata apa? Aku memang suka kawan dengan syaitan. Dan aku suka kawan dengan Pendi yang juga kawan dia syaitan. Tapi aku tak nak kawan dengan Amir Sam, Dr. Naswar. Sebab dia syaitan dah lemah. Aku tak nak. Nanti aku bersama dia, habis aku. Macam-macam dia suruh yang kawan aku syaitan tak suka. Macam tu lah. Tapi bila dia kawan dengan Pendi yang juga berkawan dengan syaitan, dua-dua same flock lah. Bird with the same flock flies together. Dua-dua berkawan dengan syaitan. Berkawan lagi dengan Rashidi. Syaitan juga. Ngam lah. Bila dua-dua syaitan tu cakap, kau jangan dengar cakap. Kau jangan dengar cakap. Depan aja kau pupur dengar. Belakang kau buat ikut suka kau. Jadi tuan-tuan yang boleh kita hari ni, ada syaitan yang ganas, yang berkuasa atas kita. Sebab apa? Allah bagi syaitan berkuasa atas kita. Sebab kita mempersekutukan Allah. Allah tak suka orang mempersekutukan dia. Allah kata, aku tak nak kau. Ada faham? Simple word. Allah kata, engkau ni dah mempersekutukan aku ke tahap yang tak boleh diterima oleh aku. Intolerable limit. Aku tak nak kau. Oh syaitan, kau ambil dia. Macam tu lebih kurang. Sebab itu bila syaitan berkata kepada Allah, wahai Allah, kalaulah kerana Adam ni aku dilaknat oleh kamu, maka benarkanlah aku hidup sampai hari kiamat, supaya dapat aku tarik semua anak Adam ni masuk neraka dengan aku. Itulah. Tapi Allah bagi tahu aku kabul. Minta engkau, doa engkau kabul. Jadi jangan ingat doa kabul ni orang kuat iman je. Orang kuat iman memang banyak doa dia kabul yang baik. Tapi syaitan dia doa, dia mana iman kuatnya. Kabul juga. Jadi bukan kabul doa ni kadang baik. Aku mau jadi kaya. Kabul. Pergi Mekah ambil iya. Lepas tu jadi kaya, jadi hantu. Mula macam Rashidi jadi kaya. Pergi Mekah ni aku nak doa satu perkara. Yang mau jadi kaya. Kat Kaabah lagi aku nangis nak jadi kaya. Balik jadi kaya. Apa yang Rashidi buat? Dengan iman dia tak ada. Dia jadi macam syaitan tu lah. Iman tak ada, doa kabul. Jadi Rashidi Sufian jadi kaya balik Mekah. Rumah tukar, bini tukar, atau bini tambah. Macam-macam idea dia nak buat. Dia bukan nak menambahkan sedekah. Orang miskin tak. Menambahkan kemampuan nafsu dia untuk bergelora. Itulah jadi. Itu tak bagusnya doa kabul. Jadi yang kabul syaitan ni,
Dia tak ragu lah. Dia nak berusaha supaya semua anak Adam ni masuk neraka bersama dia. Jadi Allah kata kau ambil melainkan. Allah berkata yang ikhlas. Kamu tahu tak siapa orang ikhlas tu? Dia tahu hadis tu. Orang ikhlas orang dapat iman tahap yang Allah mahu. Itu dia orang yang ikhlas tu. Kamu sekarang dah dapat iman tahap yang Allah mahu. Melainkan samad aja yang dipaksa dapat. Yang lain tak. Selagi kamu tak dapat iman tahap yang Allah mahu, syaitan berkuasa atas kamu. Tahu? Bila dah dapat pun syaitan juga usaha juga. Bukan dia tak ada kuasa juga. Ada juga dia punya tu. Sampailah tahap iman naik, Allah buat syaitan tu sakit. Dah tak ada, sakit dan mati mungkin. Atau masuk Islam. Nabi SAW kata, aku juga ada syaitan. Tapi syaitan aku sudah masuk Islam. Macam itu punya power. Syaitan tu no choice. Kamu punya syaitan tak ada. Mana? Mengganas macam dengan Rashidi. Rashidi dia punya syaitan nampak senyapnya bila depan saya. Pura-pura alim. Tapi belakang saya mengganas. Macam-macam dia buat. Dia kata Amisak tak tahu ni. Selama ni lah dia bersama saya. Dia bersama saya bukan nak tahan Allah, nak dapat dunia. Nak jadi driver, dapat kerja lah sikit. Ada kerja dapat duit, bukanlah banyak sangat. Tapi itulah maksud dia. Jadi kenapa saya cakap itu maksud dia? Dah lama bersama saya tak jadi beriman beramal saleh lagi. Kalau maksud dia bersama saya untuk dapat belajar iman, dapat kopi, tiru amal Amisak, dah lama dia beriman beramal saleh dah. Sebab niat dia bukan nak kopi amal saya. Nak tipu saya. Pura depan saya buat gas. Belakang buat lain. Mana? Saya suruh dia sabar bila orang marah, dia tak nak. Kalau dia nak ikut, dia mesti ikut. Jadi dia tipu saya lah. Kalau tak nak ikut macam mana saya suruh, macam mana saya buat, mana dia bukan buat usaha betul-betul. Dia hanya nak tipu saya. Perkataan tipu tu keras lah. Rashidi tu tak saya tak tipu. Memanglah. Tapi syaitan yang kau tu dah buat engkau tipu aku. Syaitan tu pujuk dia. Rashidi, kau tipu Amisak. Kau buat pura-pura baik depan dia. Banyak orang dulu, kawan-kawan dia, bila saya kat markas tu, dia orang semua tak buat gas. Dia ajak Rashidi. Maghrib kan, dia orang datang Maghrib. Mai Rashidi makan mi tarik. Mi Aceh. Dia dah gas pagi, dia kata. Dia dah gas pagi. Jadi petang tak apalah, dia tak gas. Ada layan kawan dia yang tak buat gas. Patut dia tak boleh, kita nak gas. Kau tak gas pagi tadi? Dia tak cakap macam tu. Okey, makan. Itulah. Dengan si Razak Aceh tu. Dia tak pernah gas petang. Tapi bila kau balik mahala, semua dia orang banyak gas. Itu semua orang nak menipu saya. Saya tak tahu, tapi Allah tahu. Last, dia orang semua lari. Tinggalkan saya. Bila saya dapat kerja Nabi. Jadi orang penipu ni, yang betul-betul penipu ni, dia tak tahan lama. Sebab itu dia orang lari 74. Lebih ratus orang. Sebab bila saya keluar 3 hari, dekat 200-300 orang ikut. Sekarang tinggal berapa ekor je. Yang berapa ekor ni, tak tahulah apa sebab. Mungkin dia orang nak juga, tapi tak betul-betul nak. Macam Sufian terpaksa ikut. Duduk kat sini. Lepas ni dia nak lari Kajang. Sebab dia tak ikhlas. Dia tak nak buat kerja dakwah ni. Dia tak nak bekerja jadi pekerja dakwah, tak nak. Dia nak kerja dunia je. Jadi bila kamu bersama saya, bukan nak ikut apa saya buat, dan tak nak ikut apa saya suruh, memang tak jadi orang lah. Syaitan yang mengganas tu, syaitan kat kamu tu, kamu ikut lagi. Lebih daripada ikut saya. Rashidi ikut syaitan tu lagi. Jadi Rashidi dia ikut syaitan. Kenapa dia ikut? Iman dia lemah.
Syaitan dia tunjukkan nafsu dia. Dia tahu manusia ni suka benda lazat kan. Ini dia. Dia bisikkan dia. Kau berzina lah kat perempuan ni. Sedap. Kita akan kahwin. Jadi dia ikut cakap orang perempuan. Bukan dia ikut perempuan tu, dia ikut syaitan perempuan tu. Kita akan kahwin lagi. Dia kan ikut perempuan tu ikut syaitan. Kan betul dia ikut syaitan. Kalau dia ikut saya, dia tak nak dia. Syaitan tipu dia punya janji tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kenapa kita tak dapat ikhlas? Sebab kita iman tahap rendah. Kalimah la ilaha illallah tu namanya kalimah ikhlas tau. Nama lain dia. Dia juga namanya kalimah baik. Dia juga namanya kalimah benar. Kenapa? Bila kalimah tu masuk ke tahap yang Allah mahu, orang tu jadi benar, orang tu jadi baik, orang tu jadi ikhlas. Bila kalimah yang baik ni, kalimah ikhlas, benar dia tak masuk ke tahap yang Allah mahu, kita tak boleh jadi orang benar. Macam Yazid ni, dia tak jadi orang benar, dia orang penipu. Ini Rashidi, saya panggil dia penipu, dia tak mahu. Mana saya tipu? Kalau kalimah tu tak masuk ke tahap Allah mahu, dia jadi orang penipu. Dia tak nak. Kalau aku cakap dia penipu, tak ada, aku tak tipu mesak. Aku tak tipu mesak. Tapi bila kalimah tu tak sampai tahap Allah mahu, mesti jadi penipu. Dalam banyak cara lah menipu. Macam dengar cakap saya, ya mesak, tapi tak buat. Depan saya bagus, di belakang tak buat. Itu penipu juga tu. Jadi takkan jadi orang benar. Kalau kita bagi dia kepercayaan, duit banyak, mungkin dia benar memula lah. Tapi ada masa dia tak jadi orang benar. Sebab dia tak jadi orang ikhlas. Bila dia semayang dia tak ikhlas. Bila dia puasa dia tak ikhlas. Bila dia tak dapat tahap iman yang Allah mahu, apa benda pun dia buat, tak ikhlas. Jadi macam mana nak jadi orang benar? Kita boleh cakap lah hak. Kita orang hak. Mana ada orang hak? Kalau kalimah tu tak sampai tahap Allah mahu, dia tak boleh jadi orang hak. Dia mesti atas lagi daripada apa yang Allah mahu. Namanya orang takwa, orang benar, Muslim. Macam Sufyan tu, dia bukan orang benar. Kenapa saya cakap Sufyan bukan orang benar? Kalimah yang ada dalam hati dia, saya tanya Allah, berbelas saja. Kadang kosong. Saya boleh bagi tahu lah, kamu orang bukan orang benar. Saya je boleh bagi tahu. Orang lain tak boleh. Sebab apa saya tahu? Kenapa saya tahu? Allah bagi saya alat untuk tanya dia. Jadi kamu tak boleh marah saya. Saya bukan tipu. Allah bagi tahu saya bagi tahu kamu. Saya bagi tahu kamu supaya kamu berawas padalah. Saya kalau kalimah ni tak sampai tahap Allah mahu, amal saya tak baik. Kalau sekarang saya mati, maknanya neraka lah jawabnya. Dah tahu tu pun tak mau sesungguh ya. Dah tahu dah. Aku ni kalau mati sekarang orang neraka. Tak apa. Itu masih lagi tak nak buat. Banyak kali dah saya bagi tahu Sufyan, kau orang neraka. Sufyan. Banyak kali saya cakap. Betul tak? Dia ada takut dah. Kau nampak muka dia takut tak? Tak, dia masih lagi nak berlakon. Dia tak ada beria-ia sangat kan? Sufyan tu orang neraka. Kalau dia mati sekarang, kalau benar pas. Jadi dia masih tak takut. Tak ada dia beria sangat. Sekarang saya nak keluar, nak berhenti kerja, keluar 4 bulan tak ada. Saya nak gas hari-hari hari ni. Bukan 45 minit je. 2 jam. Sejam. Tak ada, tak nak buat. Saya cakap kat Azri, kau ni banyak masa. Saya suruh dia kerja part time je sampai Zuhur. Lepas Zuhur rehat aja dia dulu. Sedikit pun dia tak mau tambah waktu untuk gas. Sehinggalah saya bagi tahu dia. Itu apa tanda dia? Tanda dia sendiri tak nak. Baru sekarang dia gas pagi, gas petang, gas maghrib. 3. Kenapa kau tak nak buat 3 kali gas?
Samad tak apalah, dia buat 2 gas, kadang 1 gas saja. Rashidi buat 1 gas saja. Dengan Maghrib 2 gas. Iman semua lemah. Tak ada nak sungguh buat. Tak payah tunggu saya suruh sepatutnya. Bila dah tahu iman lemah, tak jadi orang beriman bersama saya, apa saya nak pergi perlahan aja? Ha? Perlahan je. Lepas tu dah puas hati dah. Saya dah 3 dah macam Anzala kata. Sekarang bila dah puas hati, dia dah turun 2. Dulu dia 3. Gas pagi, 10.30, Maghrib. Dulu. Sekarang bila dia dah riak, menyangka bagus, Allah tarik. Dari 3 jadi, lepas tu bila riak lagi, daripada 2 jadi 1. Dia puas hati juga, riak lagi. Allah tarik, langsung tak ada gas. Jadi apa bila tak ada gas? Jadi hantu ke jadi apa? Jadi hantu jalanan lah, hantu raya. Bersama dengan kawan-kawan dia yang tak gas langsung tu, lepak dengan dia orang, lepak. Lama-lama, pengaruh syaitan tu, dengan kawan dia tu, menjangkit kat dia lah, dia punya syaitan. Dia cocok dia punya syaitan, so bagi tahu dia, tak payah gas ni semua. Aku nak balik pindah Kajang. Aku tak nak duduk sini. Satu waktu akan jadi begitulah. Anzalah, kalau dia tak menambahkan dia punya gas, sekarang dah tak tambah dah sebab dia kena kerja 2 gas. Kalau itu pun dia tak syukur, buat betul-betul. Pukul 10 tu dia tak, pukul setengah tak buat, dia tidur. Lama tinggal 1. Lama 1 ni pun hilang. Tengok dia muka dia. Bila saya cakap, kau tengok muka dia, ketawa kan? Ha? Bukan dia sakut, ketawa, senyum. Dia sama macam Sufian je lah. Makin dicakap, makin senyum. Aduh, mana nak jadi betul orang macam ni, kan? Makin dicakap, makin senyum. Makin tarik-tarik telinga. Aku tarik telinga tak apalah, kamu tak boleh tarik telinga orang, kan? Aku boleh tarik hidung dia ni lah. Kalau dia marah aku tu maknanya dah tak betul lah dia. Kenapa saya tarik hidung dia? Kerana inilah orang dengar tak mau buat. Degil. Keras hati macam batu. Macam Yazid tu. Kenapa tak duduk sini? Dia punya telinga di hidung dia tu saya mau tarik. Tak mau duduk sini. Sebab ini orang apa tak mau dengar cakap. Tak ada nak dicium pipi pun tak ada. Sorry. Tarik hidung lah. Orang baru-baru tak apalah. Yang ada hubungan dengan saya, keluarga tu saya cium lah. Itu lain hal tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita hari ni tak boleh dapat salat yang bagus kalau ikhlas tak ada. Ikhlas takkan bagus. Takkan ada, melainkan kita ada iman kuat tanpa lama. Iman kuat tanpa lama tak ada akan datang. Melainkan kita buat kerja Nabi, kerja mengajak manusia berkebaikan terutama dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh maknanya cara Nabi. Korban harta, diri, ego, masa. Ikhlas untuk suka ke Allah, sehingga Allah suka. Kita tak ada ikhlas lagi, tapi kita mau cakap, saya buat ni untuk suka ke Allah. Saya buat ni untuk suka ke Allah. Ingatkan kita supaya ikhlas. Kalau kita tak ikhlas, memang tak diterima apa amalan pun, dari awal sampai akhir. Sebab itu kena ada skrip. Dalam skrip tu kerana Allah. Kerana Allah. Tu Imam Syafi'i tu bagus. Semayang dia suruh buat untuk kerana Allah. Orang tu tak ada ikhlas lagi. Lagi. Mudah-mudahan. Tapi takkan dapat ikhlas kecuali dia buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Cara Muhammad SAW dengan ikhlas. Sebab itu skrip tu dibuat. Bila Allah betul-betul terima, sekali je Allah terima gas tu, bukan banyak kali pun, zuk naik iman. Ada masa yang kamu cakap kerana perintah Allah dan untuk suka Allah, betul-betul kamu kan? Zuk Allah masuk kalimat. Ini tak bercakap macam burung kakak tua. Kerana perintah Allah untuk suka Allah, tak ada ingat betul. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT suruh kita buat kerja ni. Ini kerjalah syaitan buat, semua orang Islam tak buat.
Dari zaman Nabi lagi. Semua umat Islam zaman dulu-dulu pun, lepas Nabi dia meninggal, dia tak mau buat kerja ni. Inilah kerja sasaran pertama syaitan. Syaitan kamu. Iaitu halang kamu dia buat kerja ni. Kerana apabila tak buat kerja ni, iman tak dapat, apa salat pun, puasa ke apa pun tak diterima. Ahli neraka. Semayang nak selesai masalah, tak akan selesai. Sebab tak diterima. Syaitan dia tahu. Aku jadi buruk ni sebab iman tak ada. Iman aku tak ada sebab aku walaupun kuat ibadat, tapi gas tak mau buat, jaulah tak mau buat, dakwah tak mau buat, cara Muhammad SAW, cara Nabi-Nabi. Sebab itulah syaitan tahu nak musnahkan kita. Kita kena buat anak Adam ni, jangan buat kerja. Ta'muru Nabi Ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan buat dakwah. Kalau dia buat dakwah, bisik kat dia, jangan buat betul-betul. Macam Rasidi, macam Yazid, jangan buat betul-betul, jangan dengar, supaya jangan dapat iman betul-betul. Bila dapat iman betul-betul, akan ikhlas datang. Semayang kan ikhlas, puasa kan ikhlas, akan jadi orang yang diterima. Orang masuk surga dan selamat dari neraka. Ini syaitan tak mahu. Okey guys.